Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam semua. Apa khabar penonton di rumah? Bersama dengan saya Syarin Yusri dan juga rakan setugas saya di sini hari ini bersama dengan Profesor Awang Azman Awang Pawi bersama kami selama 30 minit agar mengikuti perkembangan topik kami hari ini iaitu berkenaan dengan kereta. Tapi di hujung-hujung segmen nanti apa yang kita nak cakapkan tentang peluang yang boleh kita ambil ataupun kita manfaatkan daripada industri kereta ni sendiri ataupun apakah pendapatan tambahan yang kita boleh jana melalui industri kereta ni. Tapi apapun, saya ingin perkenalkan terlebih dahulu tetamu kita di studio hari ini iaitu Cik Roy Muhammad Joni, koordinator dan ataupun ahli jawatankuasa Perkemar Sarawak ni. Selamat datang Roy. Terima kasih. Terima kasih Syarin di atas jemputan ini. Ya, untuk program Rundown. Jadi Roy, Prof, kita sebenarnya seperti mana saya katakan tadi, topik kita adalah berkaitan dengan kereta hari ini dan sudah pastinya Prof sebenarnya mempunyai satu gambaran dah kereta apa yang saya nak beli sebenarnya. Tapi hari ini kita bercakap tentang kereta Recon lah Prof, boleh Ya, boleh. Kali kita boleh mulakan dengan tanya Perkemar itu sendiri betul. dalam konteks Sarawak ataupun nasional. Ini satu yang kita boleh kongsikan bersama audiens kita pada hari ini. Okay. Yang kedua, barangkali trend minat kereta mewah ini dalam konteks Sarawak. Mungkin kita nanti apa kereta yang dikatakan high end, apa yang dikatakan yang middle. Betul. Dalam konteks kereta import lah. Jadi saya rasa ramai pendengar ataupun penonton kita di luar ini tak sabar nak tahu kesemuanya mengenai apa yang kita bincangkan ni. Okey, Roy, sebenarnya betul kata Prof tu. Mungkin ada pendengar kita tiba-tiba dia dengar tengok je siaran ni ataupun rancangan ni tiba-tiba dia kata saya nak tukar kereta lah. Kereta Recon lah. Jadi kita kena beri kesedaran lah. Okey. Satu soalan yang saya nak tanya nanti, apa beza kereta Recon dengan second hand? Itu penting juga sebenarnya. Okey, Roy, ceritakan sikit tentang Perkemar ni sendiri. Okey. So, bismillahirrahmanirrahim. Perkemar ini adalah persatuan pengimport dan peniaga kenderaan Melayu Malaysia. Okey, dengan singkatan nama Perkemar. So, jadi persatuan ini diwujudkan adalah untuk membantu ataupun untuk melibatkan diri di dalam sektor industri otomotif di Malaysia. Dan Perkemar ini juga di bawah naungan Perkemar Pusat, kita panggil Perkemar Pusat, ada juga wujudnya Perkemar untuk negeri Sabah dan juga Perkemar untuk negeri Sarawak. So jadi untuk sebagai saya sendiri, saya mewakili Perkemar negeri Sarawak, okey, dan merupakan sebahagian daripada ahli jawatankuasa untuk Perkemar Sarawak. Jadi sudah pastinya kalau bercakap tentang Perkemar ni dalam pemikiran kita, keretanya adalah kereta yang boleh dikatakan macam Prof katakan tadi, high end. Yes. Bukan kereta national car lah. Yes. Jadi imported car ataupun kereta yang diambil daripada luar. Jadi trend minat kereta orang Sarawak ni sebenarnya ataupun kalau kita lihat dari segi jualan kereta apakah yang paling laris sebenarnya untuk imported car di Sarawak ni sebenarnya? Okey. So jadi mengikut daripada saya punya pengamatan mengenai trend penjualan kereta Recon ataupun kereta mewah yang kita kenali di Malaysia ni, memang ada mengalami sedikit penurunan. Kalau kita lihat daripada segi statistik yang kita boleh dapatkan di laman sosial media. Pada tahun yang lepas memang mengalami sedikit kadar penurunan berbanding dengan prestasi total industri volume pada tahun yang sebelumnya. Okey. Tapi prestasi untuk kenderaan Recon ataupun kereta mewah ni Syarin pada tahun lepas melepasi sasaran yang telah ditetapkan. Walaupun dalam keadaan pandemik ni, betul, tapi masih lagi melepasi sasaran. Betul. Kalau kita lihat daripada segi total volume ataupun jumlah unit kenderaan yang terjual di Malaysia untuk industri otomotif Malaysia ni. So kalau kita lihat Prof, sebenarnya walaupun dalam keadaan pandemik masih lagi orang ramai boleh membeli kereta mewah ataupun imported car ni sebab dia masih melepasi sasaran. Macam mana pendapat Prof? Ya, itulah soalan saya tadi. Bagaimana kategori dalam konteks kereta import yang kategori high end dan middle. Kalau yang middle tu barangkali untuk suasana ekonomi sekarang ni kita boleh pengguna boleh membuat pilihan. Ya. Betul. Ya.
Jadi Betul. pengguna masih lagi boleh membuat pilihan ya kalau kita Betul, lihat. betul, Ya, ya. betul. Sebenarnya kalau kita lihat daripada segi sewaktu berlakunya pandemik ni, Prof dan Syarin, Ya. okey, waktu itu memang sebelum pandemik berlaku, okey, dia punya catatan jualan untuk kereta Recon, kereta mewah ni memanglah agak memberansangkan. Ya. Okey, dan apabila pihak kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac 2020. So sedikit sebanyak memang menjejaskan prestasi jualan. Namun selepas industri sudah mula dilonggarkan, peraturan sudah mula kebanyakan Dilonggarkan. premis perniagaan sudah start okey untuk dibenarkan untuk beroperasi. Ya. So dari situ kita boleh melihat satu trend peningkatan daripada segi jualan. So ini memberi satu indikasi bahawa orang ramai masih lagi ingin mencari kereta bukan saja bagi tujuan untuk mungkin sebagai untuk menukar kenderaan saja, namun mungkin Keperluan. ada di kalangan orang ramai ini satu keperluan. Betul. Satu keperluan untuk menukar kenderaan mungkin saiz family Ya. yang sudah berkembang dan sebagainya. Betul. Okey. Jadi satu poin yang bagus sebenarnya Prof. Tadi waktu kita sembang sebelum kita bersiaran, kita bercakap ada yang membeli kenderaan 4x4 ni untuk mengangkat guni beras bagi tujuan berniaga. Kan Prof kan? Betul. Sebab kita lihat demografik negeri Sarawak dan juga negeri Sabah mungkin tak sama dengan yang ada dekat Selangor atau Kuala Lumpur. Betul. Keperluan dia berbeza. Mungkin mereka nak dua dalam satu barangkali. Betul. Angkat satu boleh. Betul tu Prof. Saya pun dah terfikir-fikirkan juga. Tapi saya suka poin ni Prof sebab kalau kita bercakap tentang kereta ni Roy, Yes. itu dah tadi ramai yang kata saya ni saja nak menukar kereta sebab nak bermewah. Padahal ada orang menukar kereta yang lebih besar tujuan dia untuk meningkatkan taraf hidup dengan berniaga kan. Betul. Okey, di Sarawak. Di Sarawak Okey. kita akan tanya soalan ni lepas ni. Tapi di Sarawak ni sebenarnya kereta jenis apakah yang paling diminati? Walaupun dia menjadi kereta mewah ataupun kereta Recon car ni, kereta apakah yang paling diminati? Tapi sebelum tu, Prof, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Ya. Okey, kita kembali dalam rancangan Randau, masih lagi bercakap tentang kereta mewah ataupun kereta Recon. Lebih ini antara kereta yang kita ingin sembangkan lagi. Jadi apapun untuk nak tanya Roy, soalan saya tadi. Di Sarawak ni kereta apakah yang paling diminati? Sama ada 4x4 ke ataupun MPV ke SUV ke bagaimana? Ya. Okey, di Sarawak ni trend pembelian orang ramai mereka lebih meminati kereta seperti sports utility vehicle, SUV, okey. multi-purpose vehicle, MPV dan juga kereta saloon ataupun kereta sedan. Ya, Continental car. Yes, Continental car. So jadi jenama di antara jenama yang diminati oleh rakyat kita, rakyat Sarawak ni, Toyota, okey, Lexus, Honda, Mercedes-Benz dan juga yang lain-lain. Di segi kereta, ada kereta kita tahu high-end. Yang kita bincang tadi tentang cita rasa pengguna dalam suasana ekonomi yang agak kurang merancangkan sikit lah. Barangkali ada pilihan yang peringkat pertengahan yang mungkin Saudara Roy boleh kongsikan kepada penonton kita. Ya. Okey, untuk yang segmen bagi ramai, of course kalau kita bercakap, okey, saya berkongsi tentang satu segmen kenderaan yang sangat popular iaitu MPV. Yep. So MPV ni dia kalau seperti yang kita sedar maklum dalam kategori kereta Recon ataupun kereta mewah ni, dia mempunyai beberapa tingkat harga. Tingkat harga yang boleh dipilih oleh orang ramai ataupun pembeli. Okey. So ada juga kereta yang dalam lingkungan dalam 120,000, 150,000, 200,000, 250,000. Jadi untuk segmen kereta Recon ni sebenarnya pilihan tu lebih banyak. Betul. Dan saya ambil contohnya macam untuk Toyota Wish. Betul. Toyota Wish kita boleh dapat mungkin pada harga 120,000, 130,000. Ya. Dan ada juga yang harga yang lebih murah. Lebih murah. Bagi yang kategori untuk mungkin lebih besar, lebih keselesaan, mungkin boleh dijadikan pilihan seperti Toyota Estima, Toyota Alphard dan Velfire dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh satu segmen MPV di mana banyak
peluang ataupun pilihan yang Pilihan. boleh. Jadi dia mengikut tahun jugalah. Kalau dia jenama yang sama, Ya. jenama yang sama, mungkin tahun dia lebih Betul, lebih betul. lama. Sebab tu Yes. dia punya harga lebih murah lah mungkin begitu. Betul. Okey, bercakap mengenai tahun ni sebenarnya mungkin izinkan saya Syarin untuk berkongsi sedikit tentang apa maksud kita recon ni. Betul. Kita nak tahu apa Okey. recon, apa second hand tu pula nanti. Okey, teruskan. Ya. So jadi sebenarnya kereta recon ni dia macam ni, kebanyakan orang mungkin beranggapan bahawa kereta recon ni adalah kereta second hand dan kereta yang mungkin dalam kualiti yang tak elok. Sebenarnya kereta recon ini adalah kereta terpakai, yang diimport, yang dibawa masuk ke Malaysia. Contohnya daripada negara seperti Japan, Jepun, UK, Australia, dan usia kenderaan ini, kereta recon ini tak melebihi 5 tahun. Tak melebihi 5 tahun. Okey. So jadi maksud kereta recon ni adalah kenderaan yang dah digunakan di negara asal. Okey. Namun apabila dia dah diimport, dah dibawa masuk oleh ahli-ahli pekemar ataupun pemegang lesen import ni ke Malaysia, dan dia akan menjadi pendaftaran baru di Jabatan Pengurusan Jalan JPJ. So cuma recon tu adalah maksudnya recon di negara asal. Jadi dari segi kondisi dia, dari segi keadaannya. Okey, keadaan kondisi kebanyakan kereta recon ini sebab salah satu syarat yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan MITI, usia kenderaan tak boleh melebihi 5 tahun dan minimum 1 tahun 12 bulan. 12 bulan ke 60 bulan. So rata-rata kondisi kereta yang diimport ni memang dalam keadaan yang baik dan selamat untuk dipandulah. So inilah yang salah satu sebab kenapa kereta recon ni menjadi pilihan untuk orang ramai. Okey. Dia pun tak boleh kalau kita tak mampu nak beli kereta baru jenama yang mewah ni, tetapi kita boleh beli kereta recon. Betul. Sebab dia dah satu harganya tidak mahal lah dan kurang lah harga dia. Betul. Okey, Prof. Di Semenanjung dengan di Sarawak pasti ada bezanya. Tapi apa pendapat Prof tentang trend kereta yang ada di Semenanjung dengan kereta di Sarawak ni? Mungkin pengamatan Prof lah. Kalau di Semenanjung tu orang lebih gunakan kereta Continental car ataupun kereta sedan ni sebenarnya. Macam mana tu Prof? Ya, saya lihat mereka di Semenanjung ataupun di Kuala Lumpur khususnya penggunaan kereta four wheel itu barangkali agak kurang. Sebab saya lihat dari segi keperluan dan bentuk jalan raya di sekitar Lembah Kelang dan juga Semenanjung ini pada umumnya jauh lebih baik daripada di Sabah dan juga di Sarawak. Jadi di Sarawak sebenarnya perlu kereta yang tahan lasak. Betul. Kereta yang mampu dibawa hingga ke ladang kelapa sawit misalnya apabila nak balik kampung. Jadi ini satu perbezaan yang kita saya lihat dan yang suka kita lihat di Semenanjung. Saya ingat di Sabah Sarawak ada persamaan dia. Sebab kawan-kawan dekat Sabah kata apa yang mereka cerita tu macam sama dengan di Sarawak. Ya, tapi boleh dikatakan dia bukan satu kehendak je lah kalau di Sarawak ni, dia satu keperluan sebenarnya. Satu keperluan. Satu keperluan. Betul. Sebab jalan raya di Sarawak pula dikatakan dia tidak secekaman, dia tak sekuat di Semenanjung. Betul. Ini satu yang kadang-kadang difahamkan apabila menyewa kereta di Kuching menggunakan jalan, dia komen daripada orang Semenanjung agak licin jalan kita berbanding di Semenanjung. Jadi dari satu segi ia memerlukan kereta yang lebih tahan lasak sebenarnya. Tayar yang lebih kuat, jenis kereta yang lebih berkualiti sebenarnya. Kalau tidak cepat, orang kata cepat rosak kita. Jadi ini tawaran Fikimah barangkali tawaran yang lebih baik untuk pengguna. Betul. Betul. Jadi pandai Prof ni, dia nak mengumpan perkhemah sebenarnya untuk memberikan tawaran terbaik untuk penonton-penonton kita membeli kereta pada hari ini. Okey, soalan kita selepas ni, apakah tawaran perkhemah selepas ini nanti, dan juga satu lagi soalan Roy, saya nak tanya, kalau nak beli kereta ni macam mana loan dia atau pinjaman yang dia buat dengan bank ni, ada senang ke susah ke? Nanti itu mungkin jelaskan cara-cara dia. Okey, apapun kita akan kembali selepas ini, kita akan bersembang lebih lanjut tentang kereta recon ataupun kereta mewah ini. Kembali dalam Carangan Randau. Jadi Prof, teruskan dengan soalan Prof tadi yang kita dah sembangkan tadi sebenarnya. Ya. Okey, tentu penonton kat sini ingin tahu tentang apakah peluang untuk
rakyat di negara kita ini untuk menceburi dalam sektor kereta import ini, dalam pelbagai sektor lah. Jadi saya kira dengan jumlah pasaran prima saya kira begitu besar di Sarawak, dengan jumlah penduduk di Sarawak sudah hampir 3 juta. Kita lihat. Jadi ini sudah tentu untuk bagaimana rakyat Sarawak dan penggemar ini boleh sama-sama untuk memajukan industri kenderaan import ini. Ya. Silakan Roy. Okey, so jadi seperti yang kita sedia maklum, industri otomotif ini memang wujud terutama sekali dalam pelibatan pekemar untuk melibatkan secara terus di dalam industri otomotif dan juga menjadi salah seorang daripada the key player, maksudnya yang boleh menyumbang kepada ekonomi negara kita. So salah satu daripada penlibatan pekemar dan juga dengan adanya segmen kereta recon di Malaysia ni adalah sebenarnya dia boleh membantu Prof Syarin dari segi untuk menawarkan satu peluang not only kepada industri kereta recon ini tetapi kepada industri-industri yang lain. Okey, yang saya masukkan adalah industri hiliran seperti bank, okey, dan juga syarikat insurans dan juga kedai-kedai aksesoris. Dan juga bengkel-bengkel kenderaan di mana pastinya apabila kita ambil satu analogi yang mudah untuk kita faham. Apabila kereta kenderaan recon dibawa masuk ke Malaysia. Okey, sudah pastinya kenderaan ini harus melalui proses-proses penyelenggaraan, okey, untuk penambahbaikan dan juga servicing dan sebagainya. So dan juga proses-proses yang melibatkan pembiayaan pinjaman dengan bank dan insurans dan sebagainya. So jadi ini saya tidak langsung memberi satu yang kita katakan Prof, spillover effect. Spillover effect kepada industri-industri lain. Jadi dia akan ada satu ekosistem. Ekosistem yang boleh membantu industri-industri yang lain. Dan menggerakkan ekonomi secara tidak langsung. Secara rantaian dia. Yes, tepat sekali. Okey, jadi Roy, tadi bercakap tentang okey, ini sebenarnya Prof, bila kita bercakap tentang industri hiliran tadi, dari segi pihak bank tadi sebenarnya. Tapi soalan saya lebih terus menjurus kepada tentang pinjaman ni. Mudah ke tidak nak buat loan ni sebenarnya? Nak buat pinjaman ni sebenarnya dengan bank ni? Sebenarnya kalau kita nak katakan secara am, semua orang akan melalui proses pinjaman dan tentunya pihak peminjam akan melalui proses-proses tapisan dan juga dia punya laluan-laluan yang akan diadakan oleh pihak bank. Tapi untuk kita mengatakan bahawa pinjaman sama ada susah ataupun tidak, itu bergantung kepada dokumen, bergantung kepada daripada segi pendapatan orang ramai yang ingin mendapatkan kereta recon ini. Tapi secara dasarnya dengan adanya fasiliti ataupun dengan adanya dia punya servis daripada pihak bank ini menawarkan pembiayaan khususnya kepada orang ramai untuk mendapatkan kereta recon ni, saya fikir banyak option dan peluang-peluang lain yang boleh kita lihat. Jadi dia terpulang pada kedudukan kewangan, pendapatan seseorang itu. Tapi apapun sebenarnya sekarang ni masih lagi boleh dimiliki sebenarnya. Boleh. Okey, jadi boleh diatur sebenarnya Prof. Jadi kalau mana lah tahu Prof tiba-tiba selepas ni nak tukar kereta di Sarawak ni, nak hantar sebuah ke sini, boleh Prof? Boleh. Nanti kita adjust dengan ni Saudara Roy. Boleh. Okey, Prof, tadi bila Prof bercakap tentang, saya tertarik juga dengan soalan Prof ni, bila Prof bercakap tentang apakah peluang ataupun apakah manfaat yang orang Sarawak boleh perolehi daripada industri kereta ni. Mungkin kita nak tanya pekemar juga, apakah antara program yang boleh membantu orang-orang Sarawak menjana pendapatan tambahan? Itu yang kita nak tahu juga sebenarnya Prof, sebab dalam pandemik ni mungkin ramai hilang kerja ataupun susah nak buat overtime ke sebab lah company cuba kecilkan size, cuba kecilkan pendapatan dan sebagainya. Tapi dari segi peluang yang boleh diberikan oleh pihak pekemar ataupun dalam industri ini. Bagi pekemar secara keseluruhannya memang kita pun sedia maklum berkenaan dengan apa yang telah berlaku pandemik ini dan kita pun mencuba dengan sehabis baik untuk menawarkan apa juga bentuk bantuan yang boleh kita salurkan kepada orang ramai. Namun ada juga beberapa inisiatif yang telah diusahakan. Contohnya macam syarikat kami menawarkan satu program yang dikenali sebagai program affiliate, di mana kita menawarkan satu peluang terutama sekali kepada golongan belia yang
ingin mencari pendapatan sampingan ataupun pendapatan yang kedua dengan hanya memperkenalkan kenderaan, contohnya ahli keluarga ataupun kawan-kawan yang ingin mencari kenderaan boleh perkenalkan kenderaan, dan pada masa yang sama kita akan menawarkan satu sistem insentif kepada mereka ini. Dan ini pun secara tidak langsung boleh membantu untuk menjana pendapatan. Mungkin ada yang terjejas ekoran pandemik ni, Prof ya. Jadi inilah salah satu daripada usaha yang kita sedang adakan sekarang. Jadi ada pendapatan sampingan yang kita boleh perolehi ni, Prof. Jadi kita bolehlah perkenalkan kepada keluarga-keluarga kawan-kawan, Prof. Bayangkan sebuah kereta, kalau Prof nak kenalkan kepada kawan-kawan, contohnya lah kereta Belfire berharga 250,000. Kalau 1% kita boleh dapat berapa? Dalam 2,500. Dalam 2,500, Prof. Macam mana tu? Besar tu. Besar? Jumlah yang besar tu. Betul. Okey, jadi Prof mungkin ada soalan antara soalan saya nak tanya dengan tetamu kita hari ini. Okey, kita ingin tahu, penonton juga ingin tahu dari segi program CSR. Perkhidmat ini saya lihat dan baca banyak. Mungkin boleh kongsikan kepada penonton. Sebab perkhidmat ini bukan, mereka terlibat dunia korporat dan sebagainya, tapi mereka juga terlibat dalam dunia tanggungjawab sosial ini. Ini boleh kongsi sikit kepada pengguna. Jadi seperti saya Syarin, Prof, saya memang terlibat secara langsung di dalam aktiviti membantu frontliner. Contohnya pada tahun lepas, sekitar tahun lepas, sewaktu PKP mula dilaksanakan, kita melihat kebanyakan frontliner kita, barisan hadapan kita dalam keadaan yang memerlukan bantuan. So kita jumpa ataupun kita reach kepada frontliner ini dan menyalurkan bantuan dalam bentuk contohnya membekalkan PPE, membekalkan juga segala bentuk. Kadang-kadang kita pun ada pergi kepada pos-pos polis yang mana yang mengawal pergerakan. So kita pun ada mengadakan satu program CSR, menyampaikan sumbangan, menyampaikan dalam bentuk makanan, dan juga ini adalah salah satu daripada inisiatif kita untuk nak membantu mereka yang terutama sekali yang pada barisan hadapan. Dan juga sebagai tambahan Syarin dan Prof, baru-baru ini kan Sarawak dilanda banjir yang besar. Jadi kita mendapat perkabaran kebanyakan kampung-kampung dan juga kawasan-kawasan yang terjejas. So pihak kami dengan Urus Setia Perkhidmat Sarawak juga ada menyalurkan bantuan kepada mereka-mereka yang terjejas ini. Okey, banyak juga bantuan yang disalurkan kepada golongan yang memerlukan, ya. Okey, baik, kepada siapa yang ingin mengikuti perkembangan perkembangan sendiri ataupun nak terlibat dalam program affiliate tadi, macam mana? Ada macam mana nak layari? Jadi bagi sesiapa golongan-golongan belia, terutamanya saya sangat-sangat sarankan, so ini adalah satu peluang ruang yang bagus untuk kita menambah pendapatan. So jadi bolehlah bagi sesiapa yang berminat untuk menjadi rakan affiliate untuk program ini, boleh menghubungi saya, ataupun pergi kepada kita punya FB page Raya Khas Auto Hub, ataupun menghubungi kami untuk kita dapatkan lebih lanjut berkenaan dengan program ini, dan kami mengalu-alukan golongan belia terutamanya untuk turut serta di dalam program ini. Okey. Jadi terima kasih diucapkan kepada Mr. Roy kita atas perkongsian itu tadi. Jadi Prof, kita sudah berada di akhir rancangan. Pejam celik rupanya dah 30 minit kita bersembang, Prof. Tak sangka kita dah berada di akhir rancangan. Tapi terima kasih, Prof. Kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Jadi kepada penonton Rundown at TVS, terima kasih kerana terus menonton kami dan dapatkanlah manfaat apa yang kami sembangkan tadi. Pertamanya, tapi kalau kita nak tahu tentang kereta mewah, kereta Recon, itulah dia tadi, dan belilah kereta yang betul-betul yang kita mampu milik sebenarnya. Dan yang kedua tadi, ada program-program pendapatan sampingan ataupun pendapatan tambahan yang boleh kita ikuti di Perkhidmat, yang mana mereka tawarkan affiliate program, jadi ejen ke sebagainya. Kenalkanlah kereta-kereta ni kepada rakan-rakan, sahabat andai dan sebagainya. Apapun, terima kasih banyak kerana menonton kami. Jadi kita berjumpa lagi pada minggu depan pada masa yang sama, 8.30 malam hari Khamis dalam Rundown at TVS.